Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Muhammad Amal Irfan, pelajar tingkatan 3, akan membicarakan subjek matematik bab 3 iaitu pengguna. Dalam bab ini, ia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, simpanan dan pelaburan, yang kedua, kredit dan hutang. Tetapi untuk hari ini, saya hanya akan memfokuskan kepada jenis-jenis simpanan dan pelaburan. Apa itu simpanan? Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Ia juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat 3 jenis simpanan. Yang pertama, akaun simpanan. Akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa sahaja. Wang simpanan juga boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin tele automatik ataupun dikenali sebagai ATM. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap menyimpan sejumlah wang yang tertentu untuk satu tempoh masa yang tertentu. Sebagai contoh, 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. Yang terakhir, akaun semasa. Akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Selain daripada menggunakan cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan caj faedah. Seterusnya, pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Terdapat 3 jenis pelaburan, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Yang pertama, saham ialah sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat yang tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Yang kedua, amanah saham. Amanah saham dikenalikan oleh syarikat unit amanah saham yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Yang terakhir, hartanah. Hartanah ialah pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya. Merupakan pelaburan dalam hartanah, pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek dalam melabur. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah. Pada masa akan datang, individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Alhamdulillah, bicara saya sudah berakhir. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.